Kabarkanlah berita gembira buat mereka. Jemaah Menteri bersetuju dengan satu rang undang-undang RUU baharu bagi membolehkan hukuman mati atau hukuman pemenjaraan sepanjang hayat yang telah dikenakan disemak semula oleh Mahkamah Persekutuan. Cadangan RUU berkenaan dijangka memberi kesan kepada 957 banduan hukuman mati dan banduan sepanjang hayat yang telah menghabiskan proses rayuan di mahkamah sebelum ini. Terkini, hukuman penjara sepanjang hayat sebagai alternatif kepada hukuman mati mandatori akan digantikan dengan hukuman alternatif baru. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata ia akan digantikan dengan penjara bagi tempoh antara 30 hingga 40 tahun serta sebatan tidak kurang 12 kali. Jelas beliau, perkara tersebut antara beberapa dasar baharu yang dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri Jumaat lepas. Selain itu, hukuman pemenjaraan sepanjang hayat sebagai satu hukuman dimansuhkan sepenuhnya dalam semua undang-undang. Hukuman mati dimansuhkan bagi kesalahan-kesalahan yang tidak menyebabkan kematian, melainkan 3 kesalahan iaitu Seksyen 121 dan 121A Kanun Keseksaan dan Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Katanya dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan di Dewan Negara semalam. Azalina menjawab pertanyaan Senator Datuk Koh Nai Kuang mengenai status terkini kajian semula cadangan melaksanakan hukuman gantian kepada hukuman mati mandatori bagi pelbagai kesalahan. Dalam masa yang sama, Azalina memberitahu RUU Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 dan RUU Semakan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat Kurungan Bidang Kuasa Sementara Mahkamah Persekutuan 2023 dijadual dibaca kali pertama pada Isnin ini di Dewan Rakyat. Katanya RUU Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 dijangka memberi kesan kepada 476 banduan hukuman mati yang belum menghabiskan proses rayuan sama ada di Mahkamah Rayuan ataupun Mahkamah Persekutuan. Hal ini disebabkan hukuman alternatif kepada hukuman mati mandatori akan bersifat kebelakang. Pindaan perundangan yang melibatkan polisi penghukuman dan hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatori ini jelas merupakan perubahan positif kepada sistem keadilan jenayah di Malaysia supaya lebih holistik dan inklusif demi manfaat bersama selain tidak menafikan hak asasi individu untuk mendapat keadilan sewajarnya, katanya. Dalam waktu yang sama, penseriman seks secara langsung dan penderaan seks dalam talian terhadap kanak-kanak adalah kesalahan baru yang akan diperkenalkan. Azalina berkata undang-undang tersebut akan dibentangkan di Parlimen pada 29 Mac ini dan akan diletakkan dalam Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Penderaan seksual dalam talian yang melibatkan kanak-kanak semakin meningkat. Kami juga mencadangkan untuk meminda istilah pornografi kanak-kanak iaitu istilah lapuk kepada penderaan seksual kanak-kanak, katanya pada sidang akhbar di Parlimen semalam. Jelasnya bagi kesalahan penseriman seks secara langsung, ia adalah bagi mereka yang mengambil bahagian secara langsung, menganjurkan, mempromosi, mengarahkan penyalahgunaan, menerima wang dan sebagainya yang berkaitan. Tambah beliau, bagi kesalahan itu pesalah akan dikenakan tindakan penjara 20 tahun atau denda sebanyak RM50,000. Bagi penderaan seks dalam talian iaitu penggunaan imej seksual kanak-kanak sebagai memeras ugut agar kanak-kanak menghantar lebih banyak foto atau video, meminta wang atau melakukan hubungan seks akan dikenakan penjara 10 tahun, katanya. Untuk rekod, sebanyak 5,519 kes telah dilaporkan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017, kurungan Akta 792 bermula 2018 hingga Januari 2023. Dan berdasarkan penyelesaian kes sebanyak 4,713 kes, 85.4% telah diselesaikan dan 3,060 kes, 55.4% pula telah dituduh di mahkamah. Nampak tak, kerajaan sentiasa komited dalam membanteras kes-kes kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Secara amnya, penggubalan Akta 792 adalah suatu langkah yang sangat baik dalam membantu pihak polis untuk menjalankan siasatan dan pihak pendakwaan dalam merangka pertuduhan yang khusus di bawah Akta 792 berbanding dengan Undang-Undang Jenayah Am yang terpakai kepada orang dewasa seperti Kanun Keseksaan dan undang-undang lain yang berkaitan. Namun begitu, kaedah perundangan sahaja adalah tidak mencukupi untuk menangani isu jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Jelasnya, semua langkah yang diambil dalam proses sistem keadilan jenayah bagi sesuatu kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak hendaklah mesra kanak-kanak. Ini termasuklah daripada peringkat laporan kepada pihak berkuasa, siasatan hingga ke prosiding di mahkamah.
Perkara ini adalah mustahak bagi mendapatkan keterangan terbaik daripada saksi kanak-kanak dan juga meminimumkan trauma dan stigma yang bakal dihadapi oleh kanak-kanak yang terlibat. Tahniah kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Zahid atas usaha yang sangat bermakna seperti ini. Juga tahniah kepada jemaah menteri yang terlibat. Kepada yang masih menanti di sebalik tirai besi menunggu hukuman mati, semoga berita ini memberikan kabar gembira buat kalian.